Telegram ke FB Tafakur? Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, kita sambung lagi kitab Ta'lim Muta'allim, Tariqat Ta'allum bagi Imam Az-Zarnuji rahimahullahu taala pada pasal fi niyyati fi halit ta'allumi. Pasal pada menyatakan niat ketika belajar. Okey. Minta kalau ada sound apa masalah tolong maklum kepada dalam FB. Baik. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Thumma la budda lahu minan niyyati fi zamani ta'allumil ilmi. Kemudian tidak mesti ada niat pada zaman masa menuntut ilmu. Niat tu penting. Idhin niyyatu hiyal aslu fi jami'il af'al. Kerana niat itu asal kepada segala perbuatan. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu bin niyyat. Sesungguhnya amalan itu hanya dikira dengan niat. Hadithun sahihun. Ini hadis sahih, maklum lagi lah. Hadis ni awak semua ngapal kan. Waruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada baginda Nabi, kam min amalin yutasawwaru bi surati amalid dunya thumma yasiru bi husnin niyyati min a'malil akhirah. Betapa banyak amalan yutasawwaru, digambarkan, dirupakan dengan rupa amalan dunia. Amalan rupa amalan dunia. Thumma yasiru bi husnin niyyati, kemudian jadilah dengan sebab niat yang elok itu menjadi amalan akhirat. Asal nampak zahir macam amalan dunia. Pergi kerja, bercocok tanam, pergi ke laut. Tak. Kita makan gaji dengan majikan dan seumpamanya. Nampak macam zahirnya dunia. Tapi berubah menjadi amalan akhirat dengan niat yang betul, niat yang baik. Wa kam min amali yutasawwaru bi surati amalil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyati. Betapa banyak amalan yang dirupakan dengan amalan akhirat. Rupa amalan akhirat tetapi berubah jadi amalan dunia dengan sebab buruk niat. Niat tak betul. Semayang, puasa, belajar, rupa amalan-amalan baik. Belajar agama. Tapi kerana niat tak baik, jadi amalan dunia saja, tak ada faedah kepada Tuhan dia. Tengok situ lah, tengok hak terjemah cari tengok. Wa yanbaghi an yanwiyal muta'allimu, wa yanbaghi an yanwiya al muta'allimu, sayugia meniat oleh orang yang belajar bi talabil ilmi, dengan menuntut ilmunya itu niat apa? Ridha, maf'ul bagi yanwi. Meniatkan mencari redha Allah Subhanahu wa taala wa daral akhirah, dan kerana hari akhirat. Wa izalatal jahli an nafsihi, dan menghilangkan kejahilan daripada dirinya. Wa an sairil juhal, dan menghilangkan kejahilan daripada orang-orang jahil. Wa ihya ad-din, menghidupkan agama. Wa ibqa'al Islam, menegak dan mengekalkan agama Islam. Fa inna baqa'al Islam bil ilmi, kerana kekalnya agama Islam ni dengan ilmu. Wala yasihu zuhdu wa taqwa ma'al jahli, dan tidak sah zuhud dan takwa kecuali dengan bersama dengan jahil. Takkan jadi zuhud, takkan jadi takwa kalau jahil. Tidak sah kezuhudan dan ketakwaan berserta jahil. Kalau jahil, zuhud pun tak zuhud. Takwa tak kira takwa dengan dalam keadaan kejahilan. Jadi kita mengaji ni, kalau kita baca ni, sambil-sambil itu niat lalu. Mengaji ni cara apa ni? Pengarang kita cerita tentang cara menuntut ilmu. Jadi jangan ingat baca saja ni tujuan untuk daurah, lepas habis daurah habis kitab. Saya kata nak kitab ni ngaji. Bukan tujuan tu, nak beramal ni. Kita baca tu kita terus. Benda aku pasang niat dalam hati. Aku nak ngaji ni kena niat ni. Niat lalu. Aku ngaji ni kena buat gini. Buatlah. Nampak? Jadi kitab-kitab ni tujuannya untuk kita terus beramal. Sambil-sambil kita baca tu, kita letakkan dalam hati kita, pasang niat, kita nak buat sebagaimana yang ditunjukkan ni. Baru sampai ilmu tu.
Wa ansyadana Syekhul Imamul Ajal, dan telah menginsyad. Insyad ni makna mengungkapkan bait syair oleh Syekh Imam Al-Ajal Ustaz Burhanuddin Sahibul Hidayah. Kitab Hidayah mazhab Hanafi ni. Al-Hidayah, karangan Bidayatul Mubtadi. Tak, Kitab Hidayah. Syarah kepada Bidayatul Mubtadi. Kitab fiqh mazhab Hanafi. Kitab Hidayah ni lah. Kitab Hidayah ni dia tak ada di Yarmouk dak ngaji kitab Hidayah tau. Hamba dulu di Mu'tah mengaji kitab Hidayah. Dia levelnya macam Minhaj di sisi mazhab Syafi'i. Hidayah Al-Marghinani ni level dia macam Minhaj di sisi mazhab Syafi'i. Kitab Mu'tamad dah mazhab Hanafi lah. Sahibul Hidayah. Li ba'dihim, dia mengungkapkan syair kepada sebahagian ulama. Dia kata apa? Syi'ran. Fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun huma fitnatun lil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Fasadun kabirun, kemusnahan yang besar. Alimun mutahattikun, orang alim yang mutahattik. Mutahattik ni mana la yubali, tak kisah. Halal haram dia tak kisah. Orang alim tapi tak kisah halal haram dia buat belaka asalkan dapat manfaat dia. Wa akbaru minhu, yang lebih besar daripadanya kefasadan, jahilun mutanassikun, orang jahil tapi buat ibadat. Mutanassikun ni muta'abbid. Orang jahil buat ibadat. Tu lagi berat kok. Huma fitnatun lil alamina azimah. Mereka berdua lah fitnah kepada seluruh alam ni. Fitnatun azimatun lil alamin. Fitnah yang besar kepada alam. Liman bihima fi dinihi yatamassaku. Kepada orang yang berpegang dengan mereka berdua dalam agama. Orang yang ikut mereka berdua beragama, sama ada orang alim yang tidak kisah dengan apa yang dilakukan, atau orang jahil ni, orang tu membawa fitnah yang besar. Okey. Lagi apa katanya? Wayanwi bihi, dan hendaklah meniatkan dengannya, dengan ilmu tadi kita cari ilmu. Ayanwiya, wayanwiya bihi, orang pelajar itu meniatkan cari ilmu. Asyukra ala ni'matil aqli, bersyukur atas nikmat akal. Kita, Allah Ta'ala bagi akal ni, antara syukur nikmat kita guna akal untuk belajar ilmu Allah Ta'ala. Kita tak sedar benda tu kan? Tak sedar. Sebenarnya kita guna akal untuk belajar tu nikmat. Kita bersyukur nikmat. Nikmat akal. Bukan senang nak belajar ilmu agama dengan betul-betul lah. Kan semua orang boleh pergi. Ilmu akidah, ilmu kalam. Bukan semua orang boleh pergi. Ada orang tak boleh pergi buat ilmu kalam. Sebab akal dia, kemampuan dia tak mampu. Jadi kita, Allah Ta'ala beri kemampuan belajar ni, bersyukurlah. Bukan semua orang boleh ada kemampuan untuk belajar, untuk kefahaman. Jadi syukur atas nikmat akal. Jadi barang siapa yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum, Allah Ta'ala akan tambah lagi. Jadi itu antara asbab untuk Allah Ta'ala jaga akal kita daripada lupa dan daripada penyakit-penyakit nyanyur. Kita gunakan. Kita tengok orang-orang yang kita kata orang yang jadi kita tokoh negarawan. Kita tengok Tun M. Siapa orang tu? Apa dia buat? Baca. Umur tua membaca. Arwah Tun apa? Tun Saleh Abah. Kawan dengan ni lah. Tun Saleh Abah. Baca lagi tafsir. Meninggal dah lah COVID baru ni. Tapi maknanya ni baca lagi sempat dia pergi dengan dia ikut musafir sekali. Maknanya dia orang baca, tengok. Jadi masa umur 90 gitu pun otak dia tu masih digunakan. Tu bila kita guna otak tu, kita mensyukuri nikmat ada akal tu. Wasihatal badan, niatkan kesihatan badan. Kita datangkan, kerohkan badan kita untuk hadir majlis ilmu. Itu satu bentuk mensyukuri nikmat badan. Wala yanwiya bihi iqbalan nasi alaih, dan jangan dia niatkan kepadanya. Belajar ilmu nak suruh orang mari kat dia.
nak buka tempat pengajian besar-besar, orang pun mari belaka mengaji kat dia. Jangan niat nak tarik manusia kepada dia. Walastijla bi hutamid dunya, dan jangan niatkan untuk mencari habuan-habuan dunia. Hutam ni habuan dunia. Orang belajar tinggi-tinggi supaya apa? Lagi banyak masuk, lagi banyak duit. Kelas ustaz kampung, syarah biasa, camat biasa. Ustaz populariti, masuk TV, masuk radio, bayar sejam lain dengan awak biasa. Jangan niat gitu. Maknanya kita jaga diri kita lah, kan kita kata orang sebab kita tak tahu niat orang. Wal karamata indal sultan, mendapat kemuliaan di segi sultan. Dia ni hebat ni, dia ni tokoh ni, dia ni pakar ni, orang pun panggil dia. Wa ghairihi, di sisi sultan dan selainnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi apa yang disebut ni kita pasang dan tanamkan niat. Nampak? Mungkin zaman itu, zaman tuan-tuan, zaman pelajar-pelajar sekalian, tak berlaku lagi cubaan-cubaan dunia ini. Kerana masih kita dalam umur menuntut ilmu. Tapi benda ini akan berlaku bila dah sampai masa kita masuk alam pekerjaan, kita pada umur orang mencari kita, masa tu akan berlaku. Maknanya kita bergantung pada ilmu kita, sama ada ilmu kita tu dapat menjaga kita atau tidak. Masa itulah kita akan diuji. Kita minta jauh daripada terjatuh dan kalah dalam ujian. Mana? Tak. Sini masa belajar ada benda lagi. Orang belajar suka-suka, dapat dah. Gini kita sekadar benda, tapi bila sampai masa, tengoklah macam mana kita nak beramal dengan apa yang kita tahu. Sebab tu masa mengaji ni tanam dah apa yang ulama pesan ni. Satu masa nanti bila kena ke kita, kita nilai balik apa yang sepatutnya kita buat. Qala Muhammad bin Hasan rahmatullah alaihima, berkata Muhammad bin Hasan, tak ada rahimahullah dah. Alaihima pelik ni. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani lah. Laukana, apa dia kata? Laukana nasu kulluhum abidi. Kalaulah manusia kesemuanya hamba-hambaku, kalaulah semua manusia jadi hamba-ku, la'ataqtuhum wa tabarra'tu an walaihim. Nescaya aku akan merdekakan mereka kesemuanya, dan aku berlepas diri daripada walak mereka. Apa maksud? Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani kata, kalau manusia itu andai katalah hamba padaku, ada? Jadi hamba, aku akan berlepas diri daripada mereka. Sebab apa? Aku tak mahu tanggung apa-apa pun. Apa-apa keterlibatan dengan mereka. Supaya jadilah niat aku ikhlas kepada Allah. Bukan kerana apa-apa. Bukan kerana ada apa-apa keuntungan daripada orang. Nescaya aku akan merdekakan mereka. Dan aku lepas diri daripada mengambil walak mereka. Supaya apa? Supaya aku tak terikat. Kalau mereka ni masih walak aku, kalau kaya, aku nak ke harta dia. Kalau ada kedudukan, aku nak pada kedudukan dia. Jadi biarlah. Kalau andai kata hamba, lepas diri belaka, aku tak mahu ambil pun daripada apa yang ada pada tangan mereka. Supaya apa? Supaya menjadi amalan tu ikhlas kepada Allah Ta'ala sahaja. وَذَلِكَ لِأَنَّ مَنْ وَجَدَ لَذَّةَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بِهِ. Kenapa demikian? Kerana orang yang mendapati ada kelazatan ilmu dan beramal dengan ilmu, qallama yarghabu fi ma 'indan nas. Jarang sangat dia berkeinginan apa yang ada pada manusia. Orang yang betul-betul mendapat kelazatan ilmu dan beramal dengan ilmu, kita akan dapati memang jarang dia nak pada orang. Dia tak ada akan rasa nak dan loba, tamak kepada apa yang ada pada orang. Orang kaya, biar. Orang tu, mewah, biarlah. Jarang sangat. Maknanya kita akan dapati mereka tak akan berkehendak kepada apa yang ada pada orang, pada habuan-habuan dunia. Sebab apa? Sebab kelazatan ilmu tu lebih tinggi. Hinggakan para ulama-ulama sufi dan juga ahlillah kata, lau ya'lamul muluka ma 'indana la qataluna alaihi. Andai kata para raja-raja mengetahui kelazatan yang ada pada sisi kami,
kelazatan makrifah ilmu yang Tuhan bagi, nescaya raja-raja itu akan berbunuhan nak dapat apa yang ada. Tapi benda tu orang tak tahu, kok ada dalam hati, dalam seseorang. Andai kata raja-raja tahu kelazatan yang ada, apa yang Tuhan beri daripada ilmu dan makrifat pada seseorang, nescaya para raja akan berebut, berbunuhan nak dapat benda tu. Tapi mereka tak tahu. Mereka tak tahu dan tak rasa. Sebab itu, tak kejar orang kejar dunia. Sebab tu para orang yang merasai kelazatan ni tak mudah kelazatan dunia ni. Okay? Wa ansyadana Syekhul Imamul Ajal, dan telah mengungkapkan baik kepada kami Syekh Imam Al-Ajal Ustaz Qiyamuddin Hamad ibnu Ibrahim ibni Ismail As-Saffar Al-Ansari imla'an li Abi Hanifah, dengan dibacakan kepada Abu Hanifah. Dia kata apa? Man talabal ilma lil ma'adi faza bi fadlin minar rasyadi faya la khusranu talibihi linaili fadlin minal ibadi. Man talabal ilma lil ma'adi, siapa yang menuntut ilmu kerana hari akhirat, faza bi fadlin minar rasyadi, akan mendapat kejayaan dengan kelebihan daripada rasyad, petunjuk. Faya la khusranu talibihi, maka alangkah ruginya orang yang menuntutnya. Mana? Khusran. Alangkah ruginya orang yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu, talibihi, tuntut ilmu, linaili fadlin minal ibad. Tapi tujuan untuk mendapat kemuliaan di sisi hamba. Orang yang menuntut ilmu kerana akhirat akan mendapat kemuliaan daripada hidayah dan juga petunjuk Allah Ta'ala, akan mendapat daripada kemuliaan Tuhan. Maka amat rugilah orang yang menuntut ilmu untuk mendapat kemuliaan di sisi hamba, di sisi makhluk Allah. Dia cari ilmu tujuan nak dapat kemuliaan di sisi hamba, di sisi manusia. Ya la khasran, alangkah ruginya cari ilmu untuk mendapat kemuliaan di sisi manusia. Allahumma istidrak, kecualilah illa idza talabal jaha, kecuali dia menuntut kedudukan lil amri bil ma'ruf, menuntut kedudukan dan kemuliaan tu kerana untuk amril bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, untuk suruh dengan perkara ma'ruf, melarang perkara munkar. Dia cari kedudukan sebab apa? Kerana bila dia duduk pada tempat itu, dia dapat tunaikan amal ma'ruf nahi munkar, dia dapat sekat maksiat, dia dapat tegakkan agama, tegakkan hukum Tuhan. Itu apa? Wa tanfidhil haq, dapat melaksanakan hak. Wa i'zaziddin, untuk menegakkan agama. La li nafsihi wa hawa, tapi bukan untuk dirinya dan hawa nafsu. Fayajuzu dzalika, maka harus demikian itu. Dapat jawatan, berusaha belajar tinggi-tinggi apa? Kerana kita nak duduk pada jawatan yang dapat kita berkhidmat kepada agama. Itu dah apa? Fayajuzu dzalika biqadri ma yuqimu bihil amra, dengan kadar yang dapat menegakkan dengannya al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar, suruh kebajikan dan larang pada kemungkaran. Wa yanbaghi li talibil ilmi, sayugia bagi penuntut ilmu, an yatafakkara fi dzalika, bahawa dia berfikir pada demikian itu. Fa innahu yata'allamul ilma bijuhdin kathir, kerana dia mempelajari ilmu dengan usaha yang banyak, kesungguhan yang banyak. Kerana kena pasang niat, kena letak betul-betul ni. Sebab awak semua ni, orang yang menuntut ilmu ni, habis masa banyak ni, usaha banyak ni. Tak balik rumah apa, duduk sini, makanlah apa yang ada. Tak, kena bangun pagi-pagi, kena buat ni, kena tu. Masa tu dan juga usaha banyak. Jadi biar usaha kita tu berpadanan dengan apa yang kita nak akan dapat. Letak molek-molek ni ya. Fala yasrifuhu ila dunyal haqiratil qalilatil faniyah. Jangan dia alihkan niat kepada dunia yang hina, yang sedikit, yang fana ini. Jangan. Orang belajar ilmu, belajar lepas habis kitab sekitab. Baca kitab ni. Apa tu? Habis sanak ni lah. Ni. Tapi kerana benda hak hakirah, hak tu dia sia. Nauzubillah min dzalik. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqud dunya
Takutlah kamu kepada dunia. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih. Demi Allah yang nyawa Muhammad pada dalam kudratnya, innaha la asharu min haruta wa maruta. Sesungguhnya dunia itu lebih mensihirkan orang, memukaukan orang daripada Harut Marut. Harut Marut ni maklum dah kan, kita maknanya ini juga kalau ikutnya hadis ini tidak itulah. Hadis mungkarun la aslalahu, gitulah yang ditakhrijkan oleh muhakkik kita ni lah. Ala kulli hal mengatakan dunia ini bahaya, lebih mensihirkan dan memukau orang lebih daripada sihir. Masalah isu Harut Marut tu lah yang ceritalah. Dia malaikat ke apa ke. Nak ceritanya sihir lebih berat pada sihir je. Dan juga syair mengata apa? Syi'ru hiya dunya aqallu minal qalili. Itulah dunia sangat kurang daripada perkara-perkara yang sedikit. Wa ashikuha adhallu minal dhalil. Dan orang yang mengasyikkan dunia, mencari dunia, lebih hina daripada orang hina. Tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi. Dia dapat memekokkan dengan sihir dunia ini. Sihir dunia dapat memekokkan satu kumpulan manusia. Wa tu'mi, dan membutakan. Fahum mutahayyiruna bila dalil. Mereka itu kehairanan dalam keadaan tak ada petunjuk. Orang kerja dunia gitu. Wa yanbaghi li ahli ilmi, sayugia bagi ahli ilmu, alla yudhilla nafsahu. Dia peringat ni, jangan dia menghinakan dirinya bitama'i, dengan merasa tamak, fi ghairil matma', pada tempat yang tak patut dia tamak. Jangan dia rasa tamak hendak benda yang tak patut dia nak. Kenapa? Dia telah merendahkan kedudukan ilmu. Ana jaga-jaga molek. Orang yang berstatus ada ilmu, utama ilmu agama ni, jangan jadi khadam ataupun menjadi, kita kata istilah balaci ke benda kepada perkara yang tidak sepatut atau orang tidak sepatutnya. Wa yahtarizu, dan hendaklah dia menjaga amma fihi madhillatul ilmi wa ahli, daripada perkara yang ada padanya madhillatul ilm, kehinaan ilmu dan ahli ilmu. Jangan kita orang ilmu, kenapa kita nak hinakan diri, turut orang yang ahli dunia? Turut tu maksud apa? Makna macam turut betul lah, bukan makna tidak bekerjasama. Ulama' dan umarak ini bekerjasama, tapi bukan jadi pok turut. Bukan jadi balaci, bukan jadi apa ni, pengipas. Pengipas dan pengekon. Bukan. Tapi jangan buat perkara yang menyebabkan perbuatan itu menunjukkan kehinaan kepada ilmu dan ahli ilmu. Nampak? Wa yakunu mutawadhi'an. Ni awak semua dah rasa gini. Sama itu semua dah rasa. Tapi benda ni nasihat, peganglah sampai ke mati. Satu masa mungkin anda akan berada dan merasai tempat itu. Wa yakunu mutawadhi'an, dan hendaklah orang itu mutawadhi', merendah diri. Tawaduk tu baina takabburi wa dhillah. Tawaduk itu ialah satu makam di antara takabur, membangga diri, wa dhillah, menghina diri. Di tawaduk duduk tengah. Dia kedudukan di antara takabur dan juga dhillah, kerendahan. Wal iffatu kadzalik. Iffah pun sama. Iffah ni makna ada kemuliaan diri. Kemuliaan diri, iffah. Macam mana? Iffah ni makna dia menjaga daripada benda haram. Okey. Kerana kita kata iffah tu duduk mana? Iffah ni makna orang tu tidak kalau dia duduk antara dua juga iffah. Iffah makna menjaga kemuliaan diri dengan maksud dia tidak tamak dan tidak bakhil sangat. Tidaklah kita kata mentamakkan atau loba. Loba. Okey. Itu
itu maknanya tak ada apa rasa, makna nak semua perkara dia nak, loba belaka. Yang kedua ialah yang sebaliknya pula. Tadi sampai dia apa? Dia tak ada langsung. Tadi loba sangat. Ni tak ada langsung. Tidak ada langsung harta ataupun harta sampai dia terpaksa meminta kepada orang. Tadi dia tu loba sangat. Yang kedua sampai bawa kepada tak ada langsung harta. Jadi iffah ni duduk tengah-tengah. Okay? Dia tidak meminta. Dia duduk antara talabul halal dan dia tidak menghinakan dia dengan talabil haram. Iffah ni duduk tengah. Antara talabil halal, menuntut perkara halal. Nak perkara halal. Dengan talabil haram, menuntut perkara haram. Siapa benda haram pun nak juga. Maka iffah ni duduk tengah. Dia tidaklah loba kepada menuntut perkara halal dan tidaklah sampai merendahkan dirinya sampai terpaksa meminta benda yang haram. Okey. Boleh. Itu makna kedudukan tengah-tengah. Wal iffatu kadzalika. Kadzalika makna seumpama itu. Seumpama apa? Seumpama tawaduk. Tawaduk duduk antara takabur dan juga zillah. Iffah ni tengah-tengah. Antara talabul halal, kathratu talabul halal dengan talabul haram. Jadi iffah tu duduk tengah-tengah. Yu'rafu dhalika fi kitabil akhlaq. Diketahui demikian itu dalam kitab akhlak. Boleh tengoklah dalam kitab akhlak, apa nama ni? Kitab akhlak, kitab berkaitan dengan tasawuf dan akhlak ini. Wa ansyadani Syekhul Imam, dan telah mengungkapkan syair kepadaku oleh Syekh Imam Ustaz Rukunuddin Al-Ma'ruf bil Adib, yang dikenali sebagai seorang adib, Al-Mukhtar, Al-Adib Al-Mukhtar. Dia nama dia apa ni? Muhammad bin Abi Bakar bin Yusuf. Dia orang sastra, ahli sastra, adib. Al-Mukhtar. Dia seorang yang apa nama ni, kita kata Mukhtar ni makna ketua lah. Orang yang terpilih dia. Apa dia kata? Ini syi'ran. Dia mengungkapkan syi'ran li nafsihi, bagi dirinya. Inna tawadhu'a min khisalil muttaqi. Sesungguhnya tawadhu' itu daripada sifat orang bertakwa. Wa bihi taqiyyu ilal ma'ali yartaqi. Dengannya lah orang yang bertakwa itu, yang menjaga diri itu, menaik kepada kedudukan tinggi. Yartaqi ilal ma'ali. Naik kepada kedudukan tinggi. Wa minal ajaibi ujbu man huwa jahilu. Daripada ketaajuban, kepelikan, ialah merasa pelik orang yang jahil. Fi halihi, pada keadaannya. Ahuwas sa'idu am syaqiyyu. Adakah dia ini orang yang mendapat kebahagiaan atau orang celaka? Dia duk rasa diri dia, kata orang jahil. Dia rasa aku ni bahagia, celaka tak? Dia duk sedar dia itu dalam kejahilan. Sehingga dia boleh menganggap diri dia tu ada kemungkinan mendapat kebahagiaan dan mendapat kemenangan. Peliklah. Minal ajaibi ujubu man huwa jahilu. Fi halihi ahuwa sa'idu am syaqi. Dia ta'ajub. Dia rasa ta'ajub diri dia sendiri. Dia jahil, dia rasa ta'ajub. Am kaifa yukhtamu amruhu aw ruhuhu. Atau bagaimana akan disudahi umurnya atau ruhnya. Yauman nawa, pada hari kewafatan. Mutasaffilu aw murtaqi. Adakah dia orang yang rendah? Mutasaffil, orang yang hina. Au murtaqi, ataupun orang mendapat ketinggian. Wal kibriya'u li rabbina sifatun lahu. Walhal kibriya, sifat kebesaran itu ialah milik Tuhan kita. Itu sifat Tuhan. Makhsusatun
fatajannibha wattaqi. Itu khusus sifat Tuhan. Sifatun makhsusatun lahu fatajannibha. Hendaklah kamu jauhi daripada sifat takabur. Wattaqi, dan takutlah kamu daripada memakai sifat Tuhan. Jangan. Takabur ni besar di gini sifat Allah. Jangan kita ada dalam hati kita takabur. Qala Abu Hanifah rahmatullah alaihi li ashabi. Imam Abu Hanifah berkata kepada para sahabat dia, "Azimu ama'imakum wa wassi'u akmamakum." Besarkan serban-serban kamu dan luaskan lengan-lengan kamu. Akman ini. Panggil lengan tak? Imam Abu Hanifah ajar apa ni? Ajar supaya memuliakan ilmu. Jadi tujuan dia kata tu supaya orang menganggap tinggi dan memandang tinggi kepada ilmu dan ulama'. Jadi dia suruh muridnya besarkan imamah serban-serban kamu dan luaskan apa nama ni lengan baju kamu ni. Itu tanda biasa luas dengan baju ni hebatlah. Okey. Dan kita nak akan mana? Zaman tu tengok dah. Dengan niat begitu tak apa. Tapi niat untuk memperdayakan orang. Baru belajar baru. Tak? Baru ajurumiyah baru ataupun baru apa ni ngaji kitab-kitab permulaan baru dak. I'rab pun tukar lagi. Lepas tu pakai gitu. Tujuan orang nak suruh pandang hebat. Jadi itu masalah lain pula. Masalah suruh orang pandang kita hebat. Itu tak boleh. Jadi perbuatan tu tengok niat lah. Tengok niat. Di zaman sekarang memanglah kalau ikutnya kalau pergi majlis maulid pakai dengan ni, pakai jubah, pakai imamah. Padahal kita pelajar biasa, kita gitu. Mesti orang duduk depan. Ustaz, panggil Ustaz lalu. Ustaz duduk depan Ustaz. Cuba pakai biasa orang tu. Jadi niat kita pakai tu apa? Nak suruh orang mulia kita ke atau kita pakai kerana niat yang dibenarkan. Imam Abu Hanifah dia suruh buat itu supaya ni pada mana? Murid-murid dia lah. Murid-murid yang rapat dengan dia. Tak? Janganlah makna pergi dalam keadaan ngajar, pakai luar jing, pakai baju ketat, pakai kek, pergi ngajar. Dah molek lah. Orang akan pandang ni ustaz ke nak mari basker sini? Basker ke basking? Basking? Basking tak tahu. Mari benda ustaz ni, ada benda ni. Jadi tu maksudnya tu. Zaman itu situasinya membesarkan serban dan meluahkan dengan tangan ni satu tanda lah kepada orang tu ulama'. Jadi diberitahu kepada murid-murid rapat yang ashab dia yang telah sampai tahap untuk tadris, untuk ifta'. Jadi maknanya kalau orang mengajar naik ke depan, maknanya kena jagalah kehormatan ilmu tu. Jangan orang pandang, apa ustaz ni gini. Orang mari masjid, kurangnya pakai tak piyah. Dia mari tak pakai piyah. Contohlah, dalam masyarakat kita orang tengok tu. Walaupun tak apa, tak ada masalah. Tok guru saya profesor dekat Jordan tak pakai piyah pun. Pakai kod boleh ada pergi sembahyang depan. Tu situasi masyarakat yang biasa dah tu. Tapi situasi orang kita gitu, maka kita kena jagalah sensitiviti dan keadaan masyarakat setempat tu. Pakai kod ya. Kod biasa tu. Dia ada benda orang kena dah. Tapi kalau luar waktu berjabat orang, kat jubah, kat imamah, mereka jaga kok. Kecuali hak jenis maklum dengan masyayikh dah. Mereka kekalkan jumpa masyayikh. Macam masyayikh Syam ke tak? Mereka yang pakai kod lah. Tapi imamah tetap imamah. Orang yang sahabat dengan apa nama ni? Dengan Zayil ulama. Okay. Wa innama qala dhalika li alla yustakhaffa bil ilmi wa ahli. Tengok, Imam Abu Hanifah berkata demikian supaya tidak dibilang ringan, dianggap ringan dengan ilmu, dengan ahli ilmu. Supaya masyarakat tengok ulama ni bukan benda ringan, ilmu ni bukan benda ringan. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yuhassila kitabal wasiyah. Sayugia bagi penuntut ilmu dia menghasilkan, mencari, mendapatkan, mencari kitab wasiat allati katabaha Abu Hanifah yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah alaihi rahmatullah alaihi li Yusuf bin Khalid As-Samti. As-Simti, ni As-Simti.
Nama tepat ni je. Apa dobik dia tu? Imam Abu Hanifah tulis wasiat kepada Yusuf bin Khalid As-Simti. Daripada ulama hadis ni. Apa dia kata? Dia kata dia wasiatkan itu inda ruju'i ila ahli. Ketika Yusuf bin Khalid ni pulang balik kepada ahli dia. Dia pulang balik kampung dia di Basrah. Maka pesan pengarang kita mu cari apakah wasiat Imam Abu Hanifah tulis kepada Yusuf bin Khalid tadi. As-Simti tadi, wasiat apa dia pesan? Yajiduhu man yatlubul ilm. Dia akan mendapatikan orang yang menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu akan dapati. Benda hak dia nak tu ada situ. Jadi cuba tengoklah situ. Sini dia pengarang tak bawa lah sini. Cuba cari wasiat Imam Abu Hanifah kepada Yusuf bin Khalid As-Simti. Wa qad kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin, dan sungguhnya guru kami Syekhul Islam Burhanuddin Ali bin Abi Bakar qaddasallahu ruhahul aziz amarani, dia telah menyuruh aku bi kitabatihi, suruh tulis balik wasiat Imam Abu Hanifah ni inda ruju ila baladi, ketika aku selesai belajar nak balik kepada kampung aku, tok guru aku suruh tulis balik apa yang Abu Hanifah pesan kepada muridnya Yusuf bin Khalid. Fakatabtuhu, lalu aku tulis balik. Maka wala budda lil mudarrisi, tidak bagi orang yang mengajar, wa mufti dan mufti fi muamalatin nasi minhu, pada muamalat dengan manusia mesti kena rujuk elok dan tengok kepada apa wasiat Abu Hanifah. Wabillahi taufiq, na Allah Taala sajalah taufik. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustad wasyarik wathabat. Fasal pada pilih ilmu, pilih ustaz, pilih kawan, pilih teman, dan pada sabat, pada teguh dan istiqamah dalam menuntut ilmu. Jadi kita berhenti dulu sekejap untuk rakaman seterusnya. Okay. Allah Alam. Ada soalan?